Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini berkenaan dengan Syiah yang melampau, yang dianggap keluar daripada agama Islam, walaupun mereka mengaku mereka adalah orang Islam. Kumpulan ini sebenarnya tak ada kena-mengena dengan imam-imam mazhab Syiah yang dahulu, Zaidiyah, Ja'fariyah, Ithna Asyariyah. Walaupun dikaitkan dengan nama-nama imam-imam itu, sebenarnya mereka tak ada kena-mengena. Ini sudah lari daripada asas ajaran Islam yang sebenar. Bahkan sebahagian daripada ajaran ini masuk dalam masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara yang tidak dia sedari di seluruh dunia Islam. Kita akan baca insya-Allah kalangan penganut ajaran-ajaran salah dalam masyarakat. Dan sebab mereka ini bergerak di seluruh pelosok dunia, mengaitkan ajaran ini dengan Sayyidina Ali, Fatimah, Az-Zahra, Hasan, Husain radhiyallahu anhum alaihim assalam. Tak ada kait mengait mereka itu. Bermula dengan mazhab al-Ismailiyah al-Waqifah. Golongan ini dianggap sebahagian Syiah yang melampaui batas dan terkeluar daripada agama Islam. Mereka berpendapat bahawa yang menjadi imamnya ialah Ismail bin Ja'far as-Sadiq. Tetapi mazhab Ithna Asyariyah yang ramai di Iran, di Lebanon, di Iraq, tidak mengiktiraf mazhab ini. Dan tidak mengiktiraf Ismail menjadi imam selepas meninggalnya Imam Ja'far as-Sadiq rahimahullah. Dengan sebab itu kita tak boleh campur mereka ni dalam satu bakul. Mesti ingat. Zaman sekarang ini zaman penjajah menggunakan mazhab sebagai satu cara untuk memecahkan orang Islam. Dicampur aduk semua. Bukan sahaja Ahlussunnah wal Jamaah menolak mazhab ini, bahkan Syiah Zaidiyah dan Imamiyah menolak mazhab ini. Kerana Ismail adalah seorang yang melakukan kerja-kerja maksiat yang termasuk di dalam dosa besar, seperti meminum arak dan sebagainya. Tetapi pengikut mazhab Ismailiyah berkata, tidak mengapa dia mengerjakan dosa besar, kerana dia maksum. Kalau dia meminum arak dia minum di bawah perkara yang berada dalam ilmu Allah. Itu takwil dia. Menurut Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, imam mazhab Asy'ariyah, mesti rajak pada kitab ini. Kitab ini banyak menguraikan tentang mazhab-mazhab yang berpecah ini. Maqalatul Islamiyin, kalangan Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Bahawa dari mazhab Ismailiyah ini juga lahirnya mazhab Qaramitah yang menganut ajaran batiniyah. Kemudian golongan Ismailiyah berselengkah, berpecah lagi dalam perkara matinya Ismail. Ada di kalangan mereka orang yang berpendapat bahawa Ismail tidak mati.
tetapi berpura-pura mati sebagai taqiyah, menyelamatkan diri daripada menjadi mangsa pemerintahan Abbasiyah. Ada juga yang berpendapat bahawa Ismail sebenarnya sudah mati, maka anaknya pula yang menjadi imam selepasnya. Dan ada juga berpendapat bahawa yang menjadi imam selepas Ismail ialah anaknya Muhammad bin Ismail. InsyaAllah kita akan mengkajinya dalam perbincangan yang lebih tafsir, lebih panjang, lebih hurai, kerana ianya termasuk di kalangan mazhab Ghulah yang dianggap terkeluar daripada agama Islam. Ghulah golongan yang melampau. Ghulah tu Syiah, mereka adalah terdiri daripada kalangan mazhab Syiah yang dihukum keluar daripada agama Islam, walaupun mereka mengaku sebagai penganut Islam, kerana pahaman yang menjadi pegangan mereka membatalkan akidah. Di mana golongan ini sebenarnya tidak ramai, tapi dibesar-besarkan. Tak ramai termasuk dalam masyarakat Syiah yang ada pada hari ini. Bahkan ada statistik yang dibuat di Iran lebih kurang 20%, sikit pada semua mazhab. Di Iraq pun sikit peratus dia. Masyarakat Melayu ada juga pahaman ini. Di kalangan mereka yang menganut ajaran salah, ada pahaman-pahaman yang dimasukkan. Di antara mazhab itu ialah As-Sabaiyah. Mazhab Sabaiyah. Mereka ialah penganut ajaran dibawa oleh Abdullah bin Sabah yang berasal daripada agama Yahudi. Kemudiannya mengaku Islam. Dia pernah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, anta kata dia. Maknanya awak ialah awak. Yang ini awak adalah Tuhan. Dia takwil begitu. Lalu dia dihalau ke Madain. Dia menyebarkan ajarannya selepas wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara ajarannya ialah bahawa Yusha' bin Nun adalah orang yang diwasiatkan oleh Musa AS. Yusha' ialah pemuda yang mengikut Nabi Musa pada masa berjumpa Nabi Khadir. Kemudian dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi. Memimpin Bani Israel setelah wafat Nabi Musa AS sehingga membebaskan Palestin dari kaum Jabarin. Dijadikan kisah ini sebagai dalil. Kata mereka, Yusha' dilantik dengan wasiat Nabi Musa. Maka begitulah juga Ali dilantik dengan wasiat Nabi SAW. Lalu tumbuh daripadanya mazhab-mazhab melampau yang lain. Berpecah mazhab-mazhab lain. Kita akan baca. Seterusnya dia mendakwa bahawa Ali sebenarnya tidak mati. Dia datang bersama awan di langit. Guruh dan ialah suaranya. Kilat ialah senyumnya. Apabila bumi dipenuhi kezaliman, Ali akan turun meminumnya dengan keadilan. Kemudian dia membawa pahaman tanasukhul arwah. Setelah dicabut roh dari jasad orang yang telah mati, roh itu berpindah pada jasad yang lain. Pahaman ini berasal daripada agama Hindu. Kemudian dia menyatakan bahawa Tuhan menjelma dalam diri imam-imam yang dilantik selepas Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengikut satu riwayat, Sayyidina Ali mahu menghukum, bunuh Abdullah bin Sabah. Oleh kerana takut berlaku fitnah negeri dalam keadaan huru-hara, Abdullah bin Abbas menasihatkan halau dia saja. Malahnya dia menyebarkan ajaran dia. Satu riwayat yang lain, tak silap saya, Ibn Qayyim dalam Turuq Hukmiyah meriwayatkan bahawa Sayyidina Ali menghukum bakar sehingga mati pengikut Abdullah bin Sabah. Pada syair Sayyidina Ali, inni qara'aitul amra amran munkara ajjatu nari wa da'autu khambara. Sayyidina Ali, sesungguhnya aku telah melihat perkara yang sangat mungkar. Lalu aku perintahkan Khambar. Khambar ni ialah ketua polis Sayyidina Ali, supaya menangkap pengikut Abdullah bin Sabah dan bakar. Mengapa hukum bakar? Kerana mengikut
pada awalnya hukum bakar ni tak boleh dilakukan. Mesti hukum bunuh dengan cara yang baik. Tapi Sayyidina Ali menjatuhkan hukum bakar. Disebut turut hukum iyah sebabnya kerana siasah syariah. Puncanya ialah mereka ni tak takut mati. Dipancung, dia gelak ketawa saja, main-main. Oleh kerana dia gelak ketawa main-main, maka dihukum bakar dengan cara yang lebih keras. Terhad mereka mempermain-mainkan hukuman mati. Ada sebab dia lah. Sebab yang terpencil. Bahkan pengaruh pahaman guguh suara Sayyidina Ali, kilap pedang Sayyidina Ali masuk dalam masyarakat Melayu kita. Terutamanya mereka yang belajar ilmu gagah, ilmu kependekaran yang dibawa oleh puak-puak yang karut-marut ini. Sayyidina Ali ni hebat, boleh hakak bumi kalau tak tangkai. Nak tahu hakikat, lenggok ke atas, nampak langit ketujuh. Tunduk ke bawah, nampak bumi ketujuh. Ini kepercayaan yang karut. Bahkan siapa pengangkat, guru, bukan saya guru, suara Sayyidina Ali. Kilap pedang Sayyidina Ali. Termasuklah mengapa biji jambu golok, biji janggut terpah keluar, Sayyidina Ali bertepik. Lepas keluar bukit putih dia. Mengapa pokok nipah tak ada batang sampai sekarang? Sayyidina Ali ditindih, tak naik batang dia. Ini masuk dalam masyarakat Melayu. Sekarang mungkin dah hilang pahaman itu. Masa saya zaman muda-muda dulu dengar cakap-cakap ini. Daripada orang tua-tua yang pengaruh nak ajaran ni. Cuma yang tinggalnya sekadar tongkat Ali Siti Fatimah. Obat. Ini pengaruh sebenarnya. Pengaruh mazhab Syiah dalam masyarakat Melayu yang dibawa. Sayyidina Ali ni gagah sangat. Memang Sayyidina Ali gagah, tak dinafi. Hebat, berperang. Tapi dia tambah-tambah. Dia tambah-tambah dengan benda yang mengarut sehingga menjadi kacau dalam kepahaman. Sehingga pahaman orang yang mati sebenarnya tak mati hidup lagi. Termasuk dalam masyarakat Melayu hikayat hantuah hidup lagi. Bersembunyi di gunung ledang. Di Indonesia pun ada juga kepahaman ni, bersembunyi di gunung. Pahlawan-pahlawan tertentu duduk di gunung di Indonesia, di Jawa dan sebagainya. Di India betul juga ada pengaruh mengatakan beberapa kalangan ulama tu tak mati, duduk di gunung Himalaya. Ini semua pengaruh puak-puak yang bawa ajaran sesat ini. Kita tak sedar. Sebenarnya kalangan ni segelintir, tak banyak. Tapi ditulis dalam buku-buku yang lama-lama. Apa jadi masalah ulama-ulama zaman dahulu bila mereka mengarang kitab, mereka menakalkan semua kata-kata orang. Dia masuk dalam kitab semua. Semua masuk. Riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif, riwayat yang direka, dongeng, dimasuk semua dalam kitab. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ini. Dimasuk tanpa menjelaskan ini betul, ini salah. Kerana zaman dahulu mereka belajar dengan berguru. Guru-guru yang mursyid, guru yang muktabar, yang mengaji, dia syarah kitab itu menerang kepada anak-anak murid dia. Jadi sekarang timbul orang yang baca kitab sendiri. Bila baca kitab sendiri tak ada guru, bertemulah dengan pahaman-pahaman ini. Mereka menyebabkan dipahamkan dengan pahaman yang salah. Ini menjadi sebab yang kita kena sedar. Sebab itulah dalam sekarang ada kaedah akademik disebut tahqiq, mentahqiqkan kitab. Bahkan ada orang yang buat PhD, doktorat dalam bidang mentahqiqkan kitab-kitab yang dikarang untuk pastikan pandangan dalam kitab itu sahih ataupun riwayat palsu dan sebagainya. Kerana orang dulu dia tidak buat tahqiq ini. Dalam tafsir cukup banyak kisah-kisah yang macam-macam. Syarah hadis pun ada. Itu jadi masalah. Mazhab Al-Ismailiyah. Pada awalnya mazhab ini seperti yang jelaskan berhubung Al-Ismailiyah Al-Waqifah. Ini tambah lagi. Iaitu mereka berpendapat bahawa imam mereka ialah Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Oleh itu mereka berselisih faham dengan golongan yang menyatakan bahawa imam selepas Ja'far ialah Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim alim sebenarnya. Nama dia disebut. Musa Al-Kazim sebenarnya alim, jadi rujukan ulama-ulama ahli sunnah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis. Dalam Sunan Sittah dan kitab-kitab tafsir disebut pendapat Musa bin Kazim.
Musa Al-Kazim itu tak apa. Masalahnya orang guna nama dia. Guna nama dia. Sama kalangan Syiah, kalangan Sunni atau pengaruh dengannya. Mereka yang berpendirian sederhana mengakui Musa Al-Kazim. Mereka menyatakan bahawa Ismail menjadi imam yang disimpan dahulu. Seperti Hasan bin Ali, di mana anak-anaknya tidak harus menjadi imam selepas dia meninggal dunia. Tetapi golongan Ismailiyah ini berpendapat bahawa Ismail juga terus meninggalkan pesaka, menjadi imam kepada anak-anaknya seperti juga Husain bin Ali. Ada juga di kalangan mereka yang berpendapat bahawa Ja'far melantik Musa sebagai penggantinya kerana taqiyah untuk memelihara keselamatan Ismail yang sebenarnya. Menjadi imam ialah Ismail bukannya Musa. Taqiyah ni sebenarnya ada dalam Quran, tapi disalah tafsirkan. Asal taqiyah ni ialah firman Allah Ta'ala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa Allahu bi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yahdharukumullahu min as-saf wa ilallahil masir. Tidak harus bagi orang Islam mengambil orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin mereka, melainkan kerana taqiyah, dalam keadaan memelihara diri. Taqiyah memelihara diri. Memelihara diri, Allah Ta'ala memperingatkan kamu dan kepada Allah tempat kembali kamu. Ayat ini berkait dengan sahabat-sahabat Nabi dan lain-lain yang diseksa di zaman jahiliah dahulu, zaman Islam belum menang. Mereka dipaksa supaya mengucap dengan kalimah-kalimah yang kufur. Ada kalangan mereka yang sanggup mati, seperti Ammar, seperti Yasir dan isterinya Sumayyah. Dibunuh. Bila Abu Jahal minta berucap dengan kalimah kufur, percaya ahli Hubal. Yasir tak sanggup, isteri Sumayyah tak sanggup, Abu Jahal tikam, mati. Adapun Yasir, anak Ammar, anak dia, oleh kerana tak tahan, mengaku dengan kalimah kufur ini, dalam keadaan hati dia tak percaya. Lalu Ammar dibebaskan dan balik semula kepada Nabi SAW. Dan dia mengadu kepada Nabi, dia telah diseksa kerana tak tahan diseksa ini. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi dan ayat yang lain, ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mereka orang yang dipaksa dan kerana hatinya tenang dengan iman. Mereka yang dipaksa boleh bertaqiyah, dengan makna memelihara diri dengan ucapan yang dia tak percaya dengan hati dia, kerana dipaksa, menyembunyikan kepercayaan dia. Itu asal makna taqiyah. Ini bila menghadapi keadaan kekufuran yang menindas. Ada dua perkara, sama ada azimah ataupun taqiyah. Azimah ialah bersedia untuk mati. Taqiyah ni memelihara diri dan bercakap apa yang dipaksa itu. Dua perkara. Yang pertama, taqiyah dinamakan rukhsah. Rukhsah diizinkan oleh syarak. Kemudian azimah ni sanggup mati, diizinkan oleh syarak. Bagaimana nak pilih antara dua ni? Tengok keadaan, tengok maslahat. Kalau maslahat itu lebih besar, kita bertaqiyah. Kalau maslahat itu tak ada guna, memilih mati lebih baik, lebih afdal. Contohnya, tak ada orang dalam kita saja. Kalau kita hidup pun susah ditindas lagi, baik mati. Sanggup hadap mati syahid. Yang keduanya, katalah, kalau kita tak bertaqiyah, dia bunuh kita, anak-anak kita jadi murtad, bini kita jadi murtad, dia cabut anak isteri kita, nak macam mana? Kita matilah. Nak jaga kepentingan keluarga lebih ramai, maka pilih taqiyah. Itu makna taqiyah asalnya. Tapi kalangan Syiah ni menggunakan taqiyah untuk berpihak pada Sayyidina Ali lah kanonnya. Sebenarnya bukan Sayyidina Ali suruh begitu. Termasuklah ajaran yang salah tadi, dia sembunyikan. Ajar menghalal yang haram, mengharamkan yang halal. Akidah mereka, iaitu Ismailiyah ni, terkeluar daripada Islam kerana diresapi oleh perkara-perkara yang membatalkan akidah, seperti meminda syariat. Yang halal kata haram, yang haram kata halal, yang wajib kata tak wajib. Mereka berpecah lagi kepada beberapa mazhab, pecah banyak mazhab pula Ismailiyah ni. Di antaranya ialah Al-Batiniyah.
Golongan ini digelarkan dengan nama Al-Batiniyah kerana mereka berkata bahawa syariat Allah itu ada zahir dan ada batin. Begitu juga ayat-ayat Quran, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mentakwil ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang menyeleweng daripada maknanya yang sebenar. Seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan ulama yang muktabar. Lain daripada apa yang Rasulullah terang, lain daripada apa yang sahabat-sahabat yang terang, ulama muktabar terang. Ini sudah menyeleweng. Mereka mendakwa bahawa imam itu ada yang tersembunyi. Imam ada sembunyi. Kalau imam sembunyi nak ikut macam mana? Ini semua tolol macam ni. Pandang yang salah. Imamnya orang yang diikut. Kalau imam tersembunyi, macam mana nak ikut imam? Ini sudah bodoh. Ini sesat. Sesat lagi bodoh. Di antara akidah mereka seperti dinyatakan dalam kitab mereka. Ada kitab. Ialah bahawa Allah Ta'ala menjadikan diri. Tuhan jadi diri sendiri. Kemudian mentarbiyah alam ini. Tuhan nak jadi dia tak ada. Dia tak ada. Dia pada tak ada. Mengadakan dia pada masa dia tak ada. Boleh tidak? Ini semua tolong. Tuhan adalah qadim, tak ada mula bagi adanya, tak ada tiada bagi Tuhan. Tak mampu itu nak fikir dengan akal. Tapi kalangan ini mengatakan Tuhan daripada tak ada, belum jadikan alam, dia jadi diri dia sendiri. Macam mana ini? Ini satu ajaran yang sesat. Mereka juga menafikan mukjizat. Mukjizat Nabi-Nabi dinafikan. Pada mukjizat ini disebut dalam Quran. Nabi Nuh ada mukjizat dia, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita ada mukjizat dia, dinafikan. Menafikan turunnya malaikat membawa wahyu dari langit, menolak adanya malaikat bawa wahyu. Mereka menuduh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang mahu jawatan menjadi ketua semata-mata. Macam mana Islam macam mana tak percaya ke Nabi semua? Nabi-Nabi ni gila jawatan macam orang lain juga. Para Nabi-Nabi ni sanggup mati. Bukan nak jawatan, mati ada boleh jawatan, tak boleh mati, bersedia untuk mati. Mereka berpendapat bahawa hukum-hukum syariat itu boleh ditakwil. Ditakwil boleh dipindah takwil. Perkataan takwil dalam bahasa mengandungi beberapa makna. Takwil makna tafsir. Itu tak apa. Takwil makna pindah daripada makna asal. Ini salah. Salah. Seperti ditakwil dengan taat kepada imam. Seperti ditakwil sembahyang, ditakwil dengan taat pada imam. Sembahyang tu taat pada imam. Tu taat pada imam kita, tak payah sembahyang lah. Imam suruh apa-apa, ikut. Suruh apa benda pun, ikut. Tak payah sembahyang. Ini sudah sesat. Haji itu menziarahi imam. Kita ziarah imam kita, tak payah haji dah. Ziarah imam cukup. Pada orang ni, pergi haji ke Pulau Pinang, haji mati-mati orang. Boleh haji mereka kat mana-mana. Ziarah imam itu haji. Puasa itu menahan rahsia. Puasa itu simpan rahsia puasa pada dia. Imam mereka juga berkata, tak tahu siapa dia imam ni. Sesiapa yang tahu makna hakikat ibadat, gugurlah fardu ibadat daripadanya. Dengan mentakwil firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada ayat Quran. Takwil ayat Quran, takwil salah. Suratul Hijr ayat 59. Artinya, sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu oleh keyakinan. Makna keyakinan ni sebenarnya ialah mati. Yang mati suatu perkara yang yakin. Itu makna yang betul. Bila seorang tu mati, yakinlah benda betul sungguh. Dia tengok selepas mati tak apa dia. Barulah nak yakin. Yakin pada masa itu tak ada guna dah. Yakin sebelum kita mati. Beriman sebelum kita mati. Puak-puak ni, bila yakin belum pada mati, tak payah buat ibadat. Tak payah semayang. Percaya pada imam dia. Percaya pada ketua dia. Semayang gugur. Ini sudah keluar daripada Islam. Mereka juga menimbulkan syok pada Al-Quran. Dan Taurah, Zabur dan Injil. Syok pada kitab-kitab Allah Ta'ala. Bersyok tak ada iman lah. Tak ada iman. Membatalkan hukum syariat. Membatalkan hukum syariah. Membatalkan yang wajib. Keluar daripada Islam.
Tidak percaya kepada kebangkitan, tak percaya pada hari akhirat. Hidup semula manusia selepas mati dan menolak adanya malaikat dan jin. Tak percaya hidup selepas mati. Tak percaya pada perkara yang gaib. Tak percaya adanya malaikat, jin, makhluk gaib, dia tak percaya. Di antara masalah-masalah dalam Quran yang dijadikan bahan perbincangan oleh mereka ialah huruf-huruf. Huruf-huruf yang menjadi permulaan surah-surah Al-Quran Karim dengan takwil-takwil yang direka. Alif, lam, mim. Alif makna apa? Lam makna apa? Mim makna apa? Reka sendiri. Nun makna apa? Qaf makna apa? Yasin. Ya makna apa? Sin makna apa? Ini dalam syariat Melayu pun ada ni. Syariat Melayu pun ada ni. Hak takwil ni. Saya pernah didatangi oleh orang-orang yang bertanya dan memberi pandangan takwil dia dengan ada huruf-huruf yang disebut pada permulaan Quran. Dia takwil ikut akal dia. Di antara cara yang dilakukan untuk mempengaruhi orang ramai ialah berselindung di sebalik bersimpati dan menyokong ahli bait, menyokong keluarga Nabi SAW yang menjadi sasaran tekanan Jamaah Umayyah dan Abbasiyah. Sokong anak-anak Nabi yang dizalimi oleh kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Sebenarnya anak-anak Nabi tak ada kena dengan mereka. Mereka ini sudah menyeleweng. Gerakan ini bertolak daripada gerakan Abdullah bin Sabah yang bergabung dengan golongan Ismailiyah. Di antara tokoh mereka ialah ada tokoh dia. Tokoh dia nama hebat, nama Arab, nama tokoh ni. Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali. Ini tokoh ni. Nama Arab, tengok Arab sesak. Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali yang selalu datang menjumpai Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni alim, mujtahid, termasuk kalangan ulama salaf. Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali ni sesat. Dia berjumpa dengan Muhammad Al-Baqir. Oh, jumpa Tok Guru dah. Ni. Padahal pun dia bercakap dah tahu. Jumpa orang alim dah. Padahal orang alim sudah halau dia. Kemudian memutablikkan ajaran yang sebenar. Di antara yang menafsirkan firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah An-Nahl ayat 90. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan, berbuat baik dan memberi hak pada kaum keluarga, dan melarang daripada kejahatan dan mungkar. Ini ayat Quran, betul ayat Quran. Dia tafsir macam mana? Katanya adil dan ihsan itu ialah Fatimah dan Ali. Adil dan ihsan dalam ayat ni Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhumah. Fatimah ni anak Nabi, hak Nabi sayang. Sayyidina Ali ni anak menantu Nabi, anak akak Nabi, sepupu Nabi yang Nabi sayang, kahwin anak dia Fatimah. Ali dengan Fatimah tak akan mengena dengan puak ni. Gunakan nama Zil Qurba, dan sebut ayat ni ialah Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan tak ada guna mereka ni. Mereka guna nama. Kejahatan itu ialah Abu Bakar. Dan munkar itu Umar. Dia hentam Sayyidina Abu Bakar. Kejahatan itu Sayyidina Abu Bakar. Munkar itu Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Abu Bakar ni teman Nabi masa berhijrah. Sayyidina Umar juga sahabat yang Tuhan redha. Disebut dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang banyak. Apabila Imam Muhammad Al-Baqir mengetahui penyelewengan, beliau telah menolaknya dengan sekerah-kerahnya dan berlepas diri daripadanya. Tak ada kena ni dia ni. Halau, tak ada kena, tak ada kena. Tapi nama Al-Baqir digunakan. Pada akhirnya Al-Mughirah lebih melampau lagi, sehingga mengatakan Sayyidina Ali boleh menghidupkan orang mati. Sebab mereka tu Sayyidina Ali menghidup macam Nabi Isa, ada mukjizat. Dan mengetahui perkara yang gaib. Ini masuk dalam masyarakat Melayu ni. Saya pernah dengar orang tua-tua yang bawa ilmu salah ni cerita Sayyidina Ali nampak malaikat Jibril. Boleh mereka cerita. Satu hari malaikat Jibril berjumpa dengan Sayyidina Ali. Kata dia, mereka ni. Apa? Siapa dia aku? Sayyidina Ali lenggok ke langit. Tengok ke bumi, tengok keliling. Dia tengok nampak malaikat Jibril duduk mengamung je Jibril. Siapa begitu ni? Ini semua ni ajaran karut. Ajaran salah. Ni.
Ada masyarakat Melayu pun ada ni. Bukan Syiah di Iran saja. Termasuk masyarakat Melayu yang belajar ilmu salah. Ada pahaman ini. Saya pernah menyiasat orang ikut ajaran salah pada tahun 70-an. 70-an dulu pernah menemui orang yang macam ni. Bahkan zaman dulu pun ada orang macam ni yang dijumpai. Sayyidina Ali tahu nampak benda yang gaib. Kemudian dia melantik dirinya menjadi imam. Kemudian mengaku jadi Tuhan. Pelik. Sayyidina Ali mengaku jadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karut berlaku. Kemudian lahir pula muridnya bernama Abu Mansur Al-Ajali. Oh, nama Arab ni. Nama Arab tapi sesat. Abu Mansur Al-Ajali. Nama dia Arab. Dia berkata bahawa Nabi itu tidak berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana pintunya terbuka kepada golongan Ismailiyah. Orang lain boleh jadi Nabi lepas Nabi Muhammad. Bahkan dia mengaku dirinya menjadi Nabi. Ajaran ini telah dihidupkan di zaman sekarang oleh golongan Bahai. Nah, Bahai ni pecahan pada ni. Bahai ni masih ada. Tahu di mana pusat Bahai? Di Haifa, Israel. Bahai ni pusat dia di Haifa, Israel. Israel ada di belakang. Mungkin sekarang ni dah pindah sama dulu di Haifa. Dia mula-mula timbul di Iran, orang Iran halau dia di Iran. Mana orang Syiah Iran pun halau dia. Tak ada dulu, bunuh. Tak silap saya, dia punya pemimpin dibunuh. Saya dibunuh di Iran. Mana orang Iran pun tolak. Pergi duduk di Israel. Dia antara tokohnya juga ialah Maimun bin Dishon yang berasal daripada penganut agama Yahudi. Kemudian menganut Islam dan menganut ajaran Batiniyah. Dia telah membuat pahaman yang menyatakan bahawa imam itu mempunyai sifat maksum yang tidak terhingga. Buat apa pun tak berdosa. Kerana pelantikannya daripada Allah Ta'ala. Dia wajib bersifat memelihara syariat sejak azali. Dan berada di dalam ilmu Allah yang qadim. Bersama Nuh yang awal. Nuh Muhammad, Nuh. Ini termasuk ni. Ni pengaruh ni juga ni. Mula Allah dengan Nuh Muhammad, mula Allah dengan Nuh. Cakap pasal Nuh ni. Nuh saja bercakap. Apa makna Nuh tak tahu. Ini termasuk ajaran salah. Berpindah pada Nabi pada imam. Bagi memelihara kerahsiaan pahamannya, dia membahagikannya pada 7 darjat. Martabat 7. Ada yang martabat 7. Ini masuk dalam bab tasawuf. Ada tasawuf masuk martabat 7 ni. Dengan huraian-huraian yang ada. Tak cukup masa nak hurai. Seseorang itu tidak naik ke suatu derajat yang lebih tinggi melainkan setelah berjaya diuji. Golongan ini mempunyai matlamat yang jahat untuk merosakkan Islam dalam masyarakatnya. Di dalam masyarakatnya. Kemudian timbul mazhab puak ni juga Qaramitah. Mereka ialah pengikut pada Hamdan bin Al-Ash'as. Ketua dia Hamdan bin Al-Ash'as. Al-Ash'as. Yang terkenal dengan Hamdan Qirmis. Qirmis bermakna melangkah pendek. Qarmatah. Qarmatah yuqarmitu. Melangkah pendek. Bila berjalan melangkah pendek je. Tunjuk warung. Tunjuk warung ke kapung. Kau sembilan. Kerana Hamdan dilihat pada zahirnya seorang yang bersifat zuhud dan fakir. Masuk dalam kampung tunjuk zuhud. Dia telah menetap di suatu kampung di daerah Teluk Parsi di Iran. Dengan mendirikan sebuah kawasan yang menamakannya dengan Darul Hijrah. Kononnya untuk mengikut contoh Nabi Muhammad SAW. Berjaya mendapat pengaruh menyebarkan ajaran dari arah sekitarnya. Ajaran juga berpahaman kebatinan. Batiniyah, unsur batiniyah ada tak dulu. Sembahyang zahir, puasa zahir. Di antara ajaran, di antaranya cara mengumpul pengikut. Dan menegakkan ajarannya ialah mengumpulkan harta untuk menjadi milik bersama. Orang malah ni suka dah ni. Kumpul harta jadi milik bersama. Orang malah kerja suka. Malah kerja, zahir pula. Ikut dia. Sehingga masing-masing mempunyai senjata untuk menentang sesiapa yang menghalang. Sebab mereka ada senjata. Itu jadi melampau.
Masalah makan minum diatasi secara bersyarikat. Cari pitih, kupu, makan minum sama. Hak malah pun tuang sama. Kemudian dia membawa pengikutnya kepada bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Seronok ni. Ayoping ada juga ni. Ayoping dulunya. Ini termasuk pengaruh ni, Ayoping ni. Dengan tujuan untuk berjinuk-jinuk dan kasih sayang, katanya. Pada tahun 315 Hijriah, mereka menyerang Mekah. Mereka ada kekuatan. Ada kekuatan, ada senjata, dia serang Mekah. Tahun 315 Hijrah. Dengan bala tentera yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Janabi. Ketua dia. Pada hari raya haji, mereka membunuh jamaah yang datang ke masjid. Dia tawan Mekah. Bunuh jamaah haji yang datang ke masjid. Dan orang-orang tawaf masuk dalam Kaabah dengan kuda. Masuk dalam Kaabah dengan kuda. Ramai masuk dia. Tawaf. Sehingga haji tak boleh nak buat. Cerita haji dari buat ni bukan masa Covid. 19 ni termasuklah pernah berlaku ni peristiwa. 312 Hijrah. Dia masuk dengan kuda, kencing pada masa tawaf. Dan mencabut Hajar Aswad. Tokeh Hajar Aswad. Dan mengambil pakaian Kaabah. Koyok dengan Kaabah. Saya mencaci secara mengejek bersyair. Syair dia. Ada syair dia. Ulama menakalkan. Falau kana hadzal baitu rabba alaina an-nar min fawqina habba wa tarakna baina zazama was safa janaiza la tubgha siwa rabbiha rabba. Dia punya syair. Syair bahasa Arab pula tu. Tapi syair sesat. Apa makna dia? Dia tawan Kaabah, kecing dalam Kaabah. Makna dia, kalaulah rumah ini menjadi Tuhan, nescaya dia menyiram api neraka ke atas kita. Masihlah mari neraka. Cabut. Sesungguhnya kami meninggalkan jenazah nyelah di antara telaga Zamzam. Mayat orang dibunuh, cabut dalam telaga Zamzam. Cabut telaga Zamzam. Dan bukit Safa yang tidak mahu kepada malaikat oleh Tuhan yang mengaku Tuhan. Dia berdakwa. Hajar Aswad menjadi rampasan mereka selama 2 tahun. 2 tahun dia rampas Hajar Aswad. Buat balik di Teluk Parsi, di markah dia. Sehinggalah tentera Islam dapat mengalahkan mereka dan mengambil semula Hajar Aswad, dan ketuanya mati ditimpa penyakit kulit yang mengerikan. Tuan tu belajar penyakit kulit yang mengerikan. Ini pokok yang sesak yang sangat menyerewai. Jadi banyak. Jadi itu sebahagian. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Minggu depan ni kita akan bincang tentang durus. Durus puak-puak Durzi. Kumpulan yang masih ramai di Lebanon sekarang. Banyak pemimpin Lebanon tu daripada Durzi. Kaum Durzi. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan tak turun bala selalu pada puak ni bila serang Kaabah? Ada pertanyaan. Tidakkah pada masa belum Nabi, pada tahun Nabi Zahir, berlakunya tentera bergajah nak serang Kaabah, datang Tayran Ababil yang Tuhan utus. Masa itu, manusia yang beriman dalam keadaan yang sangat lemah. Sangat lemah. Maka Allah Ta'ala menurunkan bala tertentu yang tak dapat dilihat. Berlaku. Perungan Allah begitu. Bila lemah Allah Ta'ala itu, bala tertentu yang tak dapat dilihat. Boleh menjatuhkan musuh-musuh dia. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentera langit dan bumi. Junud lam taraha. Tentera yang kamu tak nampak. Adapun masuk orang mitos sekarang ni, masuk orang Islam ramai. Tuhan suruh orang Islam berjihad, tak lawan. Kena berjihad. Macam Bani Israel juga, masa mereka lemah, Tuhan selamatkan mereka dengan mukjizat. Bila mereka diburu oleh Firaun, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pukul tukar ke laut, dibelah laut, lorong-lorong 12, lalu ke laut, sampai seberang sana, Firaun ikut, Firaun ditenggelamkan secara mukjizat. Selepas itu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa dengan Bani Israel masuk dengan jihad, dengan berjuang. Bila sudah tengok pertolongan Allah, bila ada kekuatan, Bani Israel tak mau berjihad, nak suruh menang macam mukjizat itu juga.
tuang sesakkan mereka selama 40 tahun. Nabi Musa wafat, Yusha bin Nun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Nabi Musa dan Harun tak sempat dengan kemenangan. Itu senario perjuangan yang kita kena. Begitulah juga zaman sekarang ni. Kuasa-kuasa besar sangat angkuh, sangat sombong. Tak ada siapa boleh lawan. Dia mari COVID-19. Siapa boleh lawan? COVID-19. China, Amerika, Eropah. Tak ada nak lawan mereka. Dalam keadaan menyerah kalah. Sehingga mangsa kematian COVID-19 ni macam lebih ramai daripada mangsa perang. Mangsa perang. Hebat, ratus-ratus ribu. Negeri yang puluh ribu, ratus ribu. Mungkin akan mencecah juta. Itu boleh berlaku. Kita kena sedar. Jadi Allah Ta'ala lakukan macam-macam cara untuk mengubuhkan dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير. Dari surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. Kemudian juga keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding. Maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. Ayat ini berkait dengan penyusuan. Bahkan ilmu perubatan menggalakkan susu ibu diberi pada anak. Lebih menjamin kesihatannya dan terbiahnya. Itu lebih baik dari susu tiruan. Menjalin hubungan mesra di antara anak dan ibu dia dan ayah dia. Dengan cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Itu cara yang sebaik-baiknya. Ayat ini berkait dengan hukum radha'ah. Hukum menyusu yang menjadi satu tanggungjawab. Ditegahkan bahawa والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Dan ibu-ibu itu menyusu anak-anak mereka selama 2 tahun yang cukup. Kepada siapa yang mahu menyempurnakan susuannya. Quran menetapkan masa susu anak ialah 2 tahun. Di sini sebahagian ulama mengatakan masa 2 tahun inilah jadi saudara susu. Kalau susu dengan ibu, yang lain, adik-beradik je saudara susu. Menyusu dalam masa umur 2 tahun. Mana umur 5 tahun, susu lagi dah adik-beradik susu lah. Adik-beradik susu ni mesti dalam tempoh 2 tahun itu. Ini sepakat ulama berdasarkan pada ayat ini. Yang jadi khilaf ialah berapa kali susu. Itu saja. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan 5 kali susu.
5 kali susu yang mengenyangkan sekali, lepas tu susu pula 5 kali baru jadi adik-beradik susu. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan berapa kali pun sebaik saja susu jadi adik-beradik susu secara automatik walaupun setegak. Sebaik saja susu jadi adik-beradik susu lah dengan adik-beradik anak pada ibu yang dia susu itu. Kalau menyusu dengan orang lain lah, dia boleh beri anak dia susu dengan orang lain. Jadi anak-anak kepada perempuan yang menyusu itu jadi adik susu. Ini khilaf ulama. Ada kata 5 kali, ada kata sebaik saja susu jadi adik-beradik susu. Yang diharamkan berkahwin, macam adik-beradik keturunan, diharamkan berkahwin. Dan mazhab Syafi'i kata tak hilang air sembahyang. Syafi'i dia hilang air sembahyang. Mazhab yang tak simbol air sembahyang ni kahwin saja. Mazhab lain setuh tak hilang air sembahyang. Syafi'i kata hilang air sembahyang, kait hilang air sembahyang. Itu mazhab Syafi'i lah, itu perbincangan khilafiyah. Kepada siapa yang mahu menyusu, maka menyusulah dalam masa 2 tahun itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hendaklah diberi belanja ibu yang menyusu itu oleh ayah dia dengan cara yang baik. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak dibebankan seorang mereka mengikut kemampuan dia. Orang kaya, qadar kaya dia, jangan melampau. Orang miskin jangan berat sangat. Jangan tindah orang miskin. Mengikut qadar kemampuan yang dia boleh belanja untuk isteri dia dan anak dia menyusu. La tudarra walidun biwaladihi wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan menyusahkan, memudaratkan ibu, memudaratkan ayah dia. Wa 'alal warisi mithlu dzalik. Kalau ayah mati, waris punya tanggungjawab untuk menjaga anak yatim, menjaga anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah dia. Hendaklah mengambil tanggungjawab dengan cara yang sebaik-baiknya. Hebatnya Islam kita ni. Quran menerangkan semua perkara. Siapa perekat susu anak pun disebut. Ini detailnya ajaran Islam ini. Bukan sahaja sembahyang, puasa, zakat, haji, termasuklah jaga anak kecil. Disebut dalam Quran. Takkan masalah besar tak ada dalam Quran. Undang-undang jenayah, undang-undang negara tak ada dalam Quran. Hal menyusu pun ada dalam Quran. Ini sangat menarik. Fa in arada fisalan an ta'dhimun wa tashawurin fala junah alaihima. Jika sekiranya dua pihak, suami dan isteri, mahu memisahkan susu kurang daripada 2 tahun dengan cara mesyuarat. Mesyuarat ni bukan saja dalam masalah negara, termasuk masalah jaga anak. Boleh mesyuarat suami dan isteri. Ada mesyuarat antara suami dan isteri nak lepas susu anak, tidak menjadi salah. Wa in aratum an tastadiu auladakum fala junah alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu nak minta orang lain susu anak kamu, tak jadi salah. Tak jadi salah. Kalau kamu bayar upah dengan cara yang sepatutnya. Bahkan dalam kisah Quran pun ada. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi kita Muhammad SAW. Di mana bila Nabi dilahirkan, Datuk dia Abdul Muttalib cari orang luar daripada Madinah, orang darat susu. Kenapa? Kerana orang darat ni makan dengan hasil titik peluh dia. Kalau dia kerja sendiri, pegang kambing sendiri, tanam sendiri. Rezeki yang sangat halal. Supaya susu yang masuk dalam cucu dia tu, anak dia tu, susu yang berkat, yang halal. Kalau orang bandar, macam-macam. Hak cari pasal, hak menipu, hak curi, hak macam-macam saja ni. Hak di bandar ni, hak tipu sukatan, hak begini-begini. Macam-macam.
Dianggap kampung lebih bersih. Pendapat ini mengapa Datuk Nabi dan Mak Nabi setuju Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah yang datang dari luar Mekah. Itu sebabnya. Dan kisah Nabi Musa AS, Allah Ta'ala nak jatuhkan Fir'aun yang mengeluarkan undang-undang supaya tak lahir anak yang akan menjatuhkan kerajaan dia, mengarahkan setiap anak lelaki dilahirkan dibunuh, disembelih. Sebenarnya Musa tak lahir. Oleh kerana bila bunuh anak lelaki, pekerja dia tak ada. Bimbang. Akhirnya buat selang setahun bunuh, setahun tak bunuh. Undang-undang bodoh dia. Hak tahun tak bunuh tu lahir Nabi Harun. Tahun dia bunuh lahir Nabi Musa. Berlaku begitu dalam kisah disebut dalam kitab-kitab tafsir. Dia cari budak-budak dia lahirkan, dia nak sembelih. Lalu Allah Ta'ala suruh ibu Nabi Musa secara wahyu peranyuk Nabi Musa, letak dalam peti, peranyuk ke sungai. Kemudian dihantar oleh Allah ke tepi sungai, tepat istana Fir'aun, istana Permaisuri Fir'aun, Asiyah. Lalu dia ambil Asiyah pun buat anak akak. Fir'aun nak bunuh tak jadi, saya angkat Asiyah. Asiyah kata jangan bunuh, saya nak buat anak akak ni, faedah untuk kita. Kemudian Nabi Musa tak mau susu. Lapar macam mana pun, bawa orang puan mana tak mau tak nak susu. Susah pula Fir'aun dengan Asiyah, takut mati. Lapar, nak buat macam mana ni. Dalam masa yang sama, kakak Nabi Musa duduk ikut arus sungai. Dia tahu adik dia naik di situ. Kemudian, dia tahu, saya boleh tunjuk, orang boleh nyusu dia takut. Boleh coba. Boleh coba. Bawa ke mak dia, Nabi Musa susu dengan mak dia. Balik ke mak dia semula. Dia atur je Allah Ta'ala. Berlaku. Cerita susu lah juga. Kisah Nabi Musa AS. Jadi Tuhan balik ke ibu dia, menyusu dia sendiri. Ayat mengatakan boleh kita nak suruh orang lain susu anak kita. Tak ada salah dengan beri upah. Ada pun nak percuma ke, tak ada masalah. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Dalam masalah jaga anak, kena takwa kepada Allah. Ikut perintah Allah Ta'ala. Orang lelaki kena ambil tanggungjawab. Suami, isteri ambil tanggungjawab. Keluarga kena ambil tanggungjawab. Kalau tak ada ayah yang menjaga dia, kena ambil tanggungjawab. Wa'alamu anna Allah bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah, sungguh Allah Ta'ala mengetahui, melihat apa sahaja yang kamu lakukan. Bukan saya mengetahui, Allah Ta'ala melihat apa yang kamu buat. Ini termasuk dalam sifat Allah Ta'ala itu melihat. Bukan saja mengetahui, melihat apa yang kamu buat. Termasuklah masalah menyusu anak. Termasuklah nak jadi anak susu, tak anak susu tu, berapa kali susu Allah Ta'ala tahu belaka. Susu kedok. Kita nak tipu, nak kata anak susu, ada dok susu, Allah Ta'ala tahu. Susu sungguh, kata bukan susu, nak kahwin, diharamkan berkahwin, dengan adik-adik susu, Allah Ta'ala tahu. Jadi masalah susu anak ni kena jaga sikit. Takut berkait dengan adik-adik susu yang diharamkan. Kita akan baca dalam suatu Nisa, masalah perkahwinan, masalah adik-adik susu ni. Wallahu a'lam.